سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا فهما نافعا ويسر ولا تعسر ويسر بكل عسير أما بعد. Kita terus pengajian kita dalam Muqaddimah Al-Ajrumiyah dalam bab At-Tawabi'. Qala al-musannif rahimahullah babun na'ti. قال النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره نحو قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. Yang itu kita dah syarah. Kemudian masuk babul atfi wa huruful atfi 'asharatun وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن أطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقم. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأودع وأبصح. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. Yang terakhir iza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabi. Wa huwa ala arba'ati aqsam: badalu syai'i min asy-syai' wa badalu al-ba'd min al-kull wa badalu al-ba'd min al-kull wa badalu al-ihtimal wa badalu al-ghalat. Nahwu qawlika qama zaidun akhuka wa akaltu ar-raghifa thuluthahu wa nafa'ani zaidun 'ilmuhu wa ra'aytu zaidan al-farasa. Aradta an taqula al-farasa faghalitta fa'abdalta zaidan minhu. Itu semua bab tawabi'. Seperti mana yang anda sebut muhadarah sebelum ni, kalau kita ikut kepada matan, Ibnu Ajurum tak datangkan definisi ta'rif setiap satu untuk na'at, ataf, taukid dan badal. Terus didatangkan hukum. Dia kata na'at perlu ikut man'ut, taukid perlu ikut muakkad, ataf perlu ikut ma'tuf, dan badal perlu ikut mubdal minhu tanpa dia datangkan ta'rif. Tapi mungkin kita boleh bincangkan ta'rif di papan hitam. Cuma peringkat ni mungkin dikata kalau datangkan ta'rif perlu kepada uraian yang panjang, jadi didatangkan marfu' yang ketujuh. Anda sebut baru ni, kalau sebut at-tawabi' automatik dia marfu' yang terakhir, dia juga adalah mansub yang terakhir, dan dia juga adalah makhfud yang terakhir. Jadi tak akan bincang dalam mansub dan dalam makhfud. Okey, minggu lepas kita dah 2 minggu lepas kita dah sentuh na'at dan kita dah ambil ma'rifah dan nakirah. Cuma kita ulang sekali lagi. Untuk na'at, ma'rifah dan nakirah kita abaikan sekejap. Dalam at-tawabi' jamak kepada tabi'. At-tawabi' ni salah satu wazaif yang ada pada kesemua bab. Maksudnya ada dalam marfu'at, ada dalam mansubat, ada dalam majrurat, ada juga dalam majzumat. Tapi dalam ajrur, oleh kerana dia dah bincang babul af'al pada awal, dia tak ada bab majzum. Tapi dalam majzum juga timbul kalau contohnya ataf. Ataf fi'il, di antara ataf fi'il majzum, yang ma'tuf juga akan majzum. At-tawabi' berbagi kepada 4. Yang pertama kita dah bincangkan na'at ataupun al-sifat. Sifat ataupun na'at.
kedua kita ada al-afu, kita ada at-taukid, yang terakhir kita ada al-badal. Na'at tak ada dalam matan, tapi taklif diletakkan oleh Syekh Muhyiddin dalam At-Tuhfah As-Saniyah. Huwa at-tabi' al-mushtaq aw al-mu'awwal bil-mushtaqi al-muwabbihu lil-man'ubi fil ma'arif al-mukhassisu lahu fil nakirat. Yang ini kita tahan, kita ulang sekali. Ta'rif na'at yang diberikan oleh Syekh Muhyiddin dalam syarah, huwa at-tabi' al-mushtaq aw al-mu'awwal bil-mushtaq al-muwaddihu lil-man'uti ataupun lil-matbu'i fil ma'arif al-mukhassisu lahu fi an-nakirat. Na'at merupakan satu tabi'. Kita dalam ta'rif, dalam ilmu mantiq kita ada jinsun dan faslun. Bila sebut tabi' merangkumi keempat. Sebab ataf pun tabi', taukid pun tabi', badal pun tabi'. Jadi perlu ada fasal yang nak ceraikan di antara dia dengan tiga yang lain. Lalu datangkan syarat yang kedua, na'at mesti mushtaq. Yang pertama dia adalah tabi', yang kedua mesti mushtaq. Apa dia mushtaq? Anda bagi contoh mushtaq ni, cuma lepas isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabahah ataupun siwah mubalaghah. Jangan isim tu masdar contohnya, sebab masdar ni kita panggil isim jami'. Dia tak mengandungi orang. Kalau dalam mushtaq ni, perkataan tersebut mengandungi perbuatan bersama pelaku. Contoh isim fa'il, daribun, orang yang memukul. Maksudnya dalam perkataan isim tu ada pelaku dan kelakuan tersebut, perbuatan dan pelaku. Kalau isim tu macam masdar, dia hanya ada perbuatan sahaja. Dia ada, contoh dia ada al-adlu, keadilan. Tapi al-adil orang yang berlaku adil. Tapi macam al-adlu tu dia hanya mengandungi maksud isim sahaja tanpa ada pelaku. Mushtaq ni mana-mana kata nama yang kita boleh terjemah dan mengandungi pelaku dan yang melakukan tersebut. Tak kira lah yang kalau isim maf'ul yang kena buat, tapi macam masuk mushtaq. Di antaranya apa yang anda sebut tadi. Maksudnya na'at mesti mushtaq ataupun boleh datang dengan daripada isim jami', tapi mesti ditakwilkan kepada mushtaq. Contohnya bagi contoh, rajulun adlun. Rajulun adlun. Adlun tu perlu ditakwil menjadi adilun. Tapi syarat asalnya na'at ni, syarat asal dia adalah mushtaq. Tapi kenapa Syekh Muhyiddin tambah awil mu'awwal bil mushtaq? Takut-takut kita jumpa ada sifat yang datang dalam isim jami', tapi kalau datang perlu ditakwil. Sebab asal na'at mesti mushtaq. Okay, peranan dia, dia tak ada benar macam itulah. Huwattabi' al-mushtaq awil mu'awwal bil mushtaq. Peranan dia al-muwaddihu lil man'uti fil ma'arif al-mukhassisu lahu fil nakirat. Kita nak datangkan sifat dalam satu jumlah. Kemungkinan mausuf tadi boleh jadi makrifah, boleh jadi nakirah. Kalaulah dia menjadi sifat kepada satu isim yang makrifah, contohnya nama orang, peranan dia adalah menjelaskan lagi isim makrifah tersebut. Contoh kita sebut Zaid. Bila kita sebut Zaid, contohlah kita dalam kelas kita ada dua orang Zaid. Contoh kan, ada dua orang Zaid. Jadi dia datangkan contoh al-alimu. Jadi al-alimu tu hanya untuk menjelaskan lagi Zaid mana yang kita nak. Tapi memang bila sebut nama tadi, sebab nama tu dah makrifah, paling kurang mungkin hadir seorang ataupun dua. Kalau seorang tu jelaslah tak datang masalah. Kalau seorang jadi sifat tu hanya menambah lagi jelas. Tapi kalaulah mausuf tersebut nakirah, peranannya adalah takhsis al-mukhassisu lahu fi nakirah. Maksudnya peranan na'at ni ada dua. Tengok dia na'at kepada makrifah ataupun nakirah. Kalau kepada makrifah, peranannya tawdih. Kalau kepada nakirah, peranannya takhsis. Sebab bila kita sebut contoh rajulun,
Rajulun ni lelaki. Jadi sah untuk diitlakkan kepada mana-mana lelaki. Jadi bila datangkan rajulun alimun, lelaki yang alim, sekalipun dia niatkan seorang, tapi sifat tersebut hanya mengurangkan sedikit. Maksudnya contohlah rajulun tu kita kata 1,000,000. Bila sebut alim tu kuranglah jadi 100 orang. Jadi peranan sifat untuk nakirah hanya mentakhsis, tak sampai tahap taudih. Okey, kita dah bincang. Kemudian kita taksimkan na'at kepada dua, hakiki dan sababi. Sebelum kita datangkan takrif, kita bincang sebelum ni. Cara nak senangnya, hakiki ni sifat yang dari segi zahirnya, memang dari segi maksudnya, dia menjadi sifat kepada isim sebelumnya. Dia memang jadi sifat isim belum. Contohnya kita sebut Zaidun al-alimu. Betul lah kan? Al-alim ni datang Zaid yang bersifat dengan alim. Al-alim ni memang sifat kepada Zaid. Okay. Tapi sababi, dia hanya dari segi zahir nampak dia seolah-olah sifat kepada sebelum, padahal pada hakikatnya dia adalah sifat kepada isim yang datang selepasnya. Contoh dia Zaidun al-alimu akhuhu contohnya. Dari segi nahwu, dari segi bahasa Arab, kita i'rab al-alim sebagai na'at ataupun sifat. Mana mausuf? Zaid. Tapi dari segi maksud, telah datang Zaid yang alim lah abangnya ataupun adiknya. Siapa yang bersifat dengan alim? Abang ataupun adik, akhu. Dari segi maksud, dia bukan sifat kepada mausuf, tapi hanya sebut mausuf sebab dari sudut sababi, orang yang berkaitan. Sebab tu dari segi ta'rif, anda tak nak tulis takut pening sekali lagi. Ta'rif hakiki dia bagi huwallazi rafa'a ad-dhamira al-mustatira ya'udu ila al-man'un. Didatangkan ta'rif na'at hakiki. Okay, anda cakap bila sebut na'at mesti mustaq, betul? Bila sebut mustaq, di antara mustaq kita ni ambil isim fa'il. Isim fa'il dan contoh-contoh mustaq yang lain, dia boleh beramal amalan fi'il lah. Boleh beramal amalan fi'il. Anda ulang sekali lagi walaupun dah bagi tahu minggu lepas. Kalaulah amalan fi'il tu fi'il bina maklum, fi'il perlukan kepada fa'il lah. Setiap fi'il perlu kepada fa'il. Contoh daraba nak kepada fa'il. Begitu juga at-talibu perlu kepada fa'il. Okay, jadi mana-mana isim fa'il, dia perlu ada, dia merofak fa'il. Seperti mana dalam fi'il, kalau selepas fi'il kita tak jumpa, contoh kalau kita jumpa daraba, tiba-tiba kita jumpa amran, macam ni jumlah dia. Mana fa'il? Daraba amran. Mana fa'il dia? Dhamir mustatir yang ada dalam daraba. Jadi daraba ni merofak dhamir mustatir, dan dhamir mustatir tersebutlah fa'il. Begitu juga mana-mana isim yang beramalan amal fi'il. Kalau dia beramal amalan fi'il, kalau tak ada isim zahir yang boleh kita katakan sebagai fa'il, ketika tu dia merofak dhamir mustatir yang terkandung dalamnya kembali kepada isim. Contoh ja'a Zaidun al-alimu. Al-alimu. Okay. Al-alimu ni soalannya ja'a Zaidun al-alimu huwa. Dalam al-alimu ni ada huwa. Huwa ni balik kepada Zaid. Sebab tu ta'rif yang diberi oleh Syekh Muhyiddin untuk na'at hakiki, dia kata huwallazi, huwa tu balik kepada sifat lah, balik kepada na'at hakiki. Na'at hakiki ni adalah na'at yang merofak dhamir mustatir, yang mana dhamir mustatir tersebut kembali kepada man'un. Sebab ja'a Zaidun al-alimu, takdir al-alimu huwa tu balik kepada Zaid. Berlainan dengan na'at sababi. Na'at sababi huwallazi rafa'a al-isma al-zahir al-muttasil bi dhamirin a'idin ila al-man'un. Na'at sababi adalah na'at yang merofakkan isim zahir, yang mana isim zahir tersebut bersambung dengan dhamir yang kembali kepada man'un. Sekali lagi, na'at hakiki jelas kan?
Dia merofok dhamir mustatir, yang mana dhamir mustatir itu kembali kepada Zaid. Dalam na'at sababi, kita bincang tadi, pada zahirnya kita nampak dia itu sifat kepada sebelum, pada maknanya dia sifat kepada selepas. Ja'a Zaidun al-alimu abu, datanglah Zaid yang alim oleh ayahnya. Okey. Kalau antum nampak kat sini pun antum nampak ada bentuk fi'il dan fa'il, betul tak? Soalannya alima abuhu. Jadi al-alim ni daraba, contoh anda sebut sini daraba Zaidun. Contoh ada kat sini. Mana fa'il? Zaid. Kalau fa'il Zaid, ketika tu dalam daraba ni ada tak dhamir? Tak ada. Fi'il hanya mengandungi dhamir ketika tidak ada fa'il yang zahir. Ketika mana kalau selepas fi'il tersebut kita jumpa isim zahir yang boleh di-i'rab sebagai fa'il, fi'il tersebut kosong daripada dhamir. Seolah-olah pukul. Daraba ni maksudnya telah pukul. Tak ada dia telah pukul. Dia telah pukul kalau disebut daraba, dia telah pukul, betul. Tapi kalau dah ada fa'il selepasnya, fi'il ni hanya mengandungi maksud zaman dan perbuatan sahaja. Sebab fa'il tersebut isim zahir. Dalam contoh na'at hakiki, ja'a Zaidun al-alimu, stop. Seolah antum andaikan al-alim ni tempat fi'il alima. Ja'a Zaidun alima, seolah-olah tak ada apa-apa perkataan selepas ni. Jadi fi'il ni mengandungi dhamir yang kembali kepada Zaid. Sebab dalam fi'il dengan fa'il, dia tak bahasa Arab, tak macam bahasa Melayu. Kita boleh emak memasak, ayah berjalan. Tapi bahasa Arab, fi'il mesti nombor satu, fa'il mesti kemudian. Jadi tak usahlah kita nak kata fa'il kepada al-alim ni bukan dhamir mustatir tapi Zaid. Tak boleh. Sebab dalam bahasa Arab, fa'il mesti selepas fi'il. Jadi mana-mana isim yang beramal amalan fi'il, kita tak boleh kata Zaid ni fa'il. Jadi fa'il dia adalah dhamir mustatir kembali kepada Zaid. Tapi dalam na'at sababi, kita ada ja'a Zaidun al-alimu akhuhu. Ada isim zahir selepas al-alim. Jadi al-alim ni tak mengandungi dhamir mustatir. Jadi takrif yang diberikan oleh Syekh Muhyiddin untuk na'at sababi, huwa alladhi rafa'a al-isma zahir, merafakkan isim zahir, al-muttasil, yang mana isim zahir tersebut bersambung dengan dhamir yang kembali kepada man'ut. Itu takrif yang didatangkan dalam syarak. Tapi cara nak senang fahamnya, na'at hakiki ni, na'at dari segi zahir dan maknanya dia jadi sifat kepada yang sebelum. Na'at sababi ni dari segi zahirnya kita panggil yang sebelum tu mausuf, tapi pada hakikatnya yang bersifat dengan sifat tersebut adalah yang selepasnya. Okey, itu na'at. Itu sebab ulangan kita buat laju-laju. Lepas tu kita bincang na'at hakiki perlu ittifaq berapa? 4 dari 10. Na'at sababi hanya perlu 2 daripada 5. Apa dia 2 daripada 5? 1 daripada 2, 1 daripada 3. 1 daripada 2. Yang pertama, yang perlu ada pada sababi, yang perlu ada pada nakirah dengan ma'rifah. 3, rafa', nasab dan rafat. Dua daripada 5 ni perlu ada pada hakiki dan sababi. Maksudnya, walaupun dalam contoh-contoh sababi, mausuf ni siapa? Dari segi maksud kita nampak akhu lah. Tapi tetap dalam bahasa Arab kita letakkan Zaid sebagai mausuf. Sebab kita panggil mausuf sifat sababi. Sebab dia hanya berbentuk sebab. Jadi yang perlu antum tengok, perbincangan ittifaq ni Zaid dengan al-alim, bukan al-alim bersama akhu. Zaid dengan al-alim ni perlu ittifaq 2 daripada 5. Apa dia 2 daripada 5? 1 daripada 2, 1 daripada 3. 1 daripada 2 maksudnya kalaulah mausuf tu nakirah, sifat tu perlu nakirah. Kalaulah mausuf tu ma'rifah, sifat tu perlu ma'rifah. Di sini Zaid, ma'rifah ke nakirah? Ma'rifah sebab nama orang. Jadi sifatnya perlu al-alim tambah alif lam. Okay, jadi sepakatlah ma'rifah sama ma'rifah. Contoh kalau kita letak kat sini rajulun, macam nak jadi alimun akhuhu.
Yang kedua, sama-sama kalau rafa' sama-sama rafa', kalau nasab sama-sama nasab, kalau khafat sama-sama khafat. Jadi Zaidun di sini rafa', al-alimu kena rafa'. Itu kalau na'at sababi. Syarat ni perlu juga ada pada na'at hakiki, tapi na'at hakiki tambah lagi. 1 daripada 2, 1 daripada 3. Jadinya 4 kalilah. Pada hakiki ni 1 pada 2, 1 pada 2, 1 daripada 3, 1 pada 3. Jadi 4 daripada 10. Sini 2 daripada 5. Nampak kan? Okey, geng 2 ni, yang geng 2 ni nakirah ma'rifah. Satu lagi geng 2 yang atas ni apa? Muannas dengan muzakkar. Yang 3 ni hukum i'rab, rafa', nasab, khafat. Yang 3 di sini mufrad, musanna dengan jamak. Jadinya dalam na'at sababi kita tak perlu raikan muannas muzakkar dan tak perlu raikan mufrad, musanna dan jamak. Tapi dalam na'at hakiki perlu rai semua perkara, 10 benda. Dalam sebenarnya khulasahnya, dalam na'at hakiki perlu meraikan mufrad, perlu meraikan musanna, perlu meraikan jamak, perlu meraikan muzakkar, muannas, perlu meraikan nakirah ma'rifah, yang terakhir rafa', nasab dan khafat. Tapi dalam na'at sababi hanya perlu raikan nakirah ma'rifah, rafa', nasab dan khafat sahaja. Anda bincang sekali lalu kenapa. Ini untuk yang nak buat tambahan. Sebab al-alimu akhuhu. Akhu ni jadi fa'il kepada al-alim. Dalam perbincangan kita, dalam bab fa'il, fa'il ni marfu' yang pertama, kita ada bincang hukum fa'il. Di antara hukum fa'il, dia sentiasa mufrad walau macam mana pun fa'il tersebut. Betul? Jadi di sini al-alimu akhuhu, dia tak perlu ra'i apa? Dia tak perlu. Okey, yang pertama kali dia tak perlu ra'i muzakkar dan muannas. Sebab apa? Dia yang perlu ra'ikan muannas dan muzakkar kepada selepasnya. Kepada apa yang selepasnya. Sebab akhu ni fa'il kepada dia. Kalaulah fa'il tersebut muannas, dia perlu muannas. Kalaulah fa'il itu muzakkar, dia perlu muzakkar tanpa melihat kepada mausuf. Sebab mausuf tersebut ketika tu hanya dari segi lafzi, bukan makna. Sebab tu tak perlu raikan mufrad dan muzakkar. Begitu juga muzakkar dan muannas. Begitu juga dengan mufrad, musanna dan jamak. Mufrad, musanna dan jamak, sebab dalam bab fa'il macam mana sekalipun fi'il tersebut kekal dalam keadaan mufrad. Contoh ada sebut Ja'a Zaidun. Satu juga Ja'a Az-Zaidani, Ja'a Az-Zaiduna. Macam mana sekalipun berubah fa'il yang seorang ke, dua ke, tiga ke, fi'il tetap mufrad. Jadi al-alim di sini duduk di tempat fi'il, dia kekal dalam keadaan mufrad dan tak perlu ra'i sekalipun kat sini musanna ataupun jamak. Itu sebab mungkin ada yang tak nampak. Kalau yang tak nampak, just abaikan. Cuma ambil sifir sababi 2 daripada 5, hakiki 4 daripada 10. Boleh? Itu na'at. Okay, kita masuk apa? Nakirah ma'rifah kita dah sebut, tak ulang. Berlaju sebab itu ulangan. Okay, hari ini kita ambil ataf. Okay, dalam ataf, kalau mengikut matan, zahir matan dia hanya datangkan satu nauk sahaja daripada ataf. Begitu juga na'at. Na'at pun dia tak taksimkan hakiki ataupun sababi. Tapi dengan hukum yang didatangkan, dia kata an-na'tu tabi'un lil man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Disebut 5 benda ya. Disebut na'at perlu mengikut man'ut ketika rafa', nasab, khafat, ma'rifah dan nakirah. Dia tak sebut 5 lagi. Daripada apa yang disebut, maksudnya dia nak nyatakan situ na'at hakiki dan sababi sekali. Sebab apa? Na'at hakiki dan sababi sama-sama perlu ra'i 5 perkara tu.
perlu meraihkan rafaq, nasab dan khafat, dan perlu meraihkan ma'rifah nakirah. Tapi dia tak sebut sambungan wa tazkirihi wa ta'nisihi wa ifradihi wa tasniyatihi wa jam'i. Sebab apa? 5 yang berikut tu hanya khas untuk hakiki. Jadi bila dalam matan dia sebut 5 perkara tu, jadi seolah-olah Ibnu Ajurrum nak sebut kedua-dua jenis na'at, na'at hakiki dan sababi, tapi dia tak nyatakan secara jelas. Cuma dia kata 5 perkara tu yang perlu ada kepada na'at secara umum, tak kira hakiki ataupun sababi. Tapi kalau pada hakiki saja perlu tambah lagi 5 perkara. Tapi dia nak ringkaskan matan, dia hanya sebut 5 untuk rangkumkan kedua. Tapi bila masuk ataf, dia terus sebut wa huruful atfi 'asharatun. Seolah-olah dia hanya nak sebut satu jenis ataf, dia tak nak sebut ataf yang kedua. Kita ataf ada 2. Tapi kalau mengikut Zahir Ibn Ajurrum, dia hanya nak atfu an-nasafi. Ada satu lagi, tak atful bayan. Jadi atful bayan ni tak wujud dalam matan, tapi kita sebut secara ringkas. Mula-mula sekali kita ambil ta'rif atful bayan, walaupun atful bayan tak ada dalam Ajurrumiyah. Ta'rif dia sama macam na'at. Lepas ni antum tengok ta'rif keempat-empat, tengok apa perbezaannya. Ta'rif atful bayan sama macam na'at, tapi antum tukar al-mushtaq tu jadi jami'. Maksudnya huwa at-tabi' al-jamidu, buanglah awil mu'al, terus al-muwaddihu, itu sambung sama. Maksudnya huwa at-tabi'u al-jamidu al-muwaddihu lil man'uti fil ma'arif, bukan man'ut lah, al-muwaddihu lil matbu', buat lil matbu' ataupun lil ma'tuf fil ma'arif al-mukhassisu lahu fi an-nakirah. Cuma tukar perkataan jami' sahaja. Itu maksudnya faslun dalam ta'rif yang membezakan di antara na'at dengan ataf bayan. Yang membezakan di antara ataf bayan dengan na'at, na'at adalah tabi' yang mushtaq, tapi atful bayan adalah tabi' yang jami', dan peranannya sama. Mentawdihkan, kalau ataf bayan mentawdihkan maktufnya yang ma'rifah, mentakhsiskan maktufnya yang nakirah. Itu atfu al-bayan. Okey, dan yang datang dalam matan cuma atfu an-nasab. Yang atfu nasab ni yang ma'ruf lah. Bila itlaqkan ataf, bila itlaqkan perkataan ataf, yang dimaksudkan dengan ataf tu adalah ataf nasab. At-tabi' alladhi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi bi ahadi al-hurufi al-ashara. التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه بأحد الحروف العشرة. Ataf nasab adalah tabi' yang ada sebelum, di antara tabi' dan matbu' tersebut diselangi oleh salah satu daripada huruf ataf yang 10 yang disebutkan. Jadi walaupun nama sama, dua ni tak adalah apa-apa persamaan. Sebenarnya atful bayan dia sama macam badal dari segi peranannya. Contoh, kalau kita dah bagi contoh ni pun, contohnya ja'ani Zaidun akhuka. Dia secara senang, walaupun tak tepat, ataf bayan ni sama macam badal, walaupun ada perbezaan yang tak perlu dibincangkan di peringkat ini. Tapi ataf bayan ni peranannya macam badal. Maksudnya Ja'ani Zaidun akhuka, ataf bayan kepada Zaid. Tapi kita tak bincang badal dengan ataf bayan, nanti kita bincangkan badal. Kita ambil ataf nasab. Atful nasab ni at-tabi'ul ladzi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi bi ahadil huruf al-'asharah. Tabi' yang di antara tabi' dan matbu' tersebut diselangi oleh huruf ataf yang 10. Yang pertama kita ada al-waw, al-fa, kemudian summa dulu. Summa, au, am,
imma, lagi bal, la, lakin, dan hatta. Jadi ataf nasab ni, mana-mana tabi' yang diselangi di antaranya dan di antara matbu' yang sebelum dengan salah satu daripada huruf berikut, waw, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin ataupun hatta. Mungkin kita boleh bincang sesetengah. Kalau nak bincang satu persatu jadi panjang. Okay, biasa kita jumpa al-waw, dia kata limutlaqil jam'i. Al-waw limutlaqil jam'i. Tapi perbincangan ni dari segi maksud, dari segi hukum, mana-mana ni samalah. Dia hukumnya yang selepas tu kita panggil ma'tuf, yang sebelum tu kita panggil ma'tuf alaih. Al-waw peranannya limutlaqil jam'i. Biasa kita jumpa limutlaqil jam'i. Apa maksud limutlaqil jam'i? Maksudnya waw tersebut tidak memberi apa-apa kesan dari segi ta'khir dan taqdim. Contoh kita sebut Ja'a Muhammadun wa Ibrahim. Ja'a Muhammadun wa Ibrahimu. Muhammadun fa'il, wa huruf ataf, Ibrahimu ma'tuf. Okey, telah datang Muhammad dengan Ibrahim. Tak kiralah siapa datang dulu. Tak kiralah Muhammad ke datang dulu, Ibrahim ke datang dulu, ataupun kedua-duanya datang serentak. Itu yang dimaksudkan dengan limutlaqil jam'i. Semata-mata himpun, tak memberi maksud takhir ataupun taqdim. Maksudnya bila kita sebut Ja'a Muhammadun wa Ibrahimu, ihtimal Muhammad datang dulu, boleh ihtimal Ibrahim datang dulu, boleh ihtimal dua tu datang serentak. Sebab apa? Waw tadi tak memberi kesan dari sudut ta'khir ataupun taqdim salah satu fa'il ataupun maf'ul mengikut ayat tersebut. Sebab tu dimasukkan dengan limutlaqil jam'i. Waw tu peranannya semata-mata menghimpunkan benda. Kalau contohnya dia tu fa'il, himpunkan semua fa'il. Contoh dalam fi'il tu ada 10 fa'il. Waw tu hanya nak menghimpunkan 10 fa'il tanpa memberitahu siapa yang datang dulu ataupun macam mana keadaan mereka datang. Sebab tu dimasukkan dengan limutlaqil jam'i. 1, 2 dan 3 yang penting. Okay, tapi alfa, alfa ni biasa kita jumpa yufidu at-tartib wa at-ta'qib. Yang dari segi maksudnya kita ambil sikit je. Okey. Bila antum gunakan waw dalam satu jumlah, jadi antum memang tak nak memberi maksud dalam jumlah tersebut tentang susunan berlaku peristiwa ataupun pelaku tersebut. Tapi kalau gunakan fa, automatik apa yang selepas fa tu datang selepas yang sebelumnya. Contoh nak sebut macam tadi, Ja'a Zaidun wa Ibrahim. Okay, jumlah ni tak membezakan siapa yang datang dahulu. Tapi kalau sebut Ja'a Zaidun fa Ibrahim, fa ni memberi dua maksud. Maksud yang pertama, at-tartib. Apa maksud tartib? Maksudnya Zaid datang dulu, baru Ibrahim. Yang kedua at-ta'qib, maksudnya berlaku perbezaan waktu. Maksudnya bukan datang serentak. Maksudnya bila kita gunakan fa, kita menafikan benda tu berlaku sekali dan yang sebelum tu terlebih dahulu berlaku, baru ada fa. Tapi at-ta'qib di sini maksudnya secara terus. Maksudnya min ghairi muhlah. Maksudnya datang Zaid, lepas tu datang Ibrahim, mungkin beza dia seminit. Baru kita boleh guna fa. Itu beza di antara fa dengan summa. Sebab summa sama, at-tartib, tapi ma'at tarahi. Summa ni tartib juga. Maksudnya selepas summa tu datang selepas yang sebelum summa. Tapi beza dia dengan fa. Fa ni yang datang selepasnya tu beza dia sikit sangat dengan yang sebelum. Tapi summa ni memberi maksud tarahi, mungkin setahun. Beza dia tu. Tapi tengok, tapi perbezaan waktu tu mengikut keadaan. Maksudnya kita panggil bihasabihi. Maksudnya mungkin dalam fi'il tersebut, kita tengok keadaan. Kalau fi'il tersebut perbezaan waktu dia, contoh kata 9 bulan tu adalah kita panggil ta'qib, jadi bolehlah guna fa. Maksudnya perbezaan waktu tu mengikut keadaan, kesesuaian lah. Tapi kalau
Benda tu boleh berlaku secara langsung, tapi berlaku secara lambat. Ketika tu perlu gunakan summa. Maksudnya tapi muhlah tu bihasabil siyaq. Tengok fi'il tersebut. Okay, boleh? Itu dari segi maksud. Kalau maksudnya waw fa summa, dari segi ayat tiga tu kita guna sama. Tapi peranan dalam ayat tu macam mana kita nak gunakan. Kalau kita tak nak masukkan apa-apa, kita guna waw. Kalau semata-mata nak susun tapi berlaku perbezaan sedikit, kita gunakan fa. Yang terakhir kita gunakan summa. Yang selainnya au dan am. Kalau au kita panggil al-ibahah awit takhir. Al-ibahah awit takhir. Yang lebih-lebih tu boleh rujuk dalam syarah. Bincang sikit. Al-ibahah wat takhir. Maksudnya au ni peranannya untuk ibahah takhir. Takhir ni maksudnya memilih. Memilih di antara dua. Beza ibahah dengan takhir. Takhir ni kena pilih salah satu. Ibahah ni pilih salah satu ataupun ambil dua pun tak apa. Contoh nak kata ta'allam as-sarfa awin nahwa. Kata belajarlah nahwu ataupun saraf. Ta'allam an-nahwa awis sarfa. Ketika tu kita panggil au tu ibahah ke takhir? Ibahah. Ibahah ni boleh himpun di antara kedua-dua. Tapi kalau at-takhir ni boleh pilih salah satu. Contoh kata tazawwaj hindan aw ukhtaha. Tazawwaj hindan aw ukhtaha. Au tu ibahah ke takhir? Takhirlah ketika tu sebab tak boleh nak himpunkan dua-dua. Kahwinlah, pilihlah Hind ataupun saudara dia. Boleh salah satu. Bila boleh salah satu kita panggil takhir. Okay, itu dari segi peranan. Tapi yang nak bincang satu-satu. Murad kita kat sini atfun nasab ni adalah tabi' yang mengasingkan di antara tabi' dan matbu' tu dengan salah satu daripada huruf yang tersebut. Okay, itu atfun nasab. Ada soalan untuk apa? Ada soalan tak apa? Mas Tauqid, boleh? Cuba habiskan tawabih. Boleh juga. Ya. Perbezaan penggunaan au dan am. Au dengan am. Am mesti didahului oleh hamzah istifham. Au boleh datang dalam jumlah biasa. Au dengan am tu sama, tapi am tu datang selepas hamzah istifham. Maksudnya Azaidun qadimun am Muhammadun. Am tu mesti didahului oleh hamzah istifham. Jumlah dia sama dengan imma. Imma pun maksudnya sama macam au. Tapi apa yang disyaratkan dalam imma? Imma ni syarat dia perlu berulang. Imma kalau dia nak jadi huruf ataf, tuan tak nak cuba dan sikit-sikit lah yang penting. Imma kalau dia nak jadi huruf ataf, syarat dia mesti didahului oleh imma sebelum dia. Fa imma mannam ba'du wa imma fida. Kalau berulang ketika itulah baru imma jadi huruf ataf. Tapi kalau au dengan am, beza dia itu. Au boleh guna secara macam mana sekalipun, atau boleh datang dalam jumlah. Tapi am yang datang selepas jumlah tersebut didahului oleh hamzah istifham. Azaidun qadimun am Muhammadun. Ini dari segi kebiasaan salah tarkib yang kita biasa salah guna. Biasa kita selalu guna hal. Sebut hal Zaidun qadimun. Am kita guna am. Sebenarnya am kita perlu datang selepas hamzah istifham. Sebab hamzah istifham persoalan tu berlaku di antara dua benda yang disebut. Tapi hal, jumlah hal pada asalnya dalam tarkib, dia hanya tanya satu perkara. Hal Zaidun qadimun, tak akan ada ataf kepada persoalan tersebut. Sebab persoalan yang ada ataf yang didahului oleh hamzah. Tapi kalau kita sembang, kita guna ayat biasa, kita salah guna, kita gunakan hal dan kita tambah am selepas hal. Am hanya ditambah selepas hamzah istifham, tidak ditambah selepas hal. Itu sedikit perbezaan. Ada soalan lain? Tadi kita ambil taukid. Taukid juga sebab semua benda ni dalam matan dia tak ada apa-apa pun pembincangan. Cuma dia cakap naat perlu ikut man'ut, ataf perlu ikut
maktuf. Taukid perlu ikut muakkad, badal perlu ikut mubdal. Dalam taukid juga mengikut zahir lafaz, seolah-olah taukid yang dibincang adalah satu. Kinaat, semua dalam ni mengikut Ibn Ajurum tak ada taksim kecuali badal. Badal nanti ditaksim kepada 4. Naat dia tak taksimkan, ataf tak taksim, taukid pun tak taksim. Tapi daripada naat, kita faham daripada syarat dia kata perlu raikan 5 perkara. Kita faham bawah tu ada naat hakiki dan naat sababi. Sebab naat hakiki dengan sababi sama-sama perlu jaga 2 daripada 5. Dalam ataf dari segi zahir nas, hanya ada ataf nasab, tak ada ataf bayan. Tapi ataf bayan ni kalau antum baca Syekh Muhyiddin didatangkan dalam syarah. Begitu juga dalam taukid. Taukid kita ada 2 sebenarnya. Kita ada taukid al-lafzi dengan at-taukid al-maknawi. Mengikut zahir matan Ibn Ajurum hanya ada taukid maknawi. Sebab dia kata apa? Wa yakunu bi alfazil ma'lumah. Selepas taukid dia datang at-taukidu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa yakunu bi alfazil ma'lumah. Taukid yang dengan alfaz maklumah yang dimasukkan adalah taukid maknawi. Apa dia taukid lafzi yang tak dinyatakan dalam ajurum? Dalam ajurum ni tak ada taukid lafzi. Taukid lafzi ni adalah takrirul lafzi wa i'adatihi bi lafzihi atau bi muradifi. Benda ni tak ada dalam matan. Taukid lafzi mengulangi lafaz ataupun samalah wa i'adati. Sama ada dengan lafaz yang sama ataupun yang sama erti dengannya. Contoh nak kata nak takkidkan satu lafaz. Jaa, ulang sekali lagi. Jaa Zaid. Maksudnya itu yang maksudkan dengan taukid lafzi. Taukidkan satu lafaz dengan ulang sekali lagi. Ataupun nak taukidkan fa'il, jaa Zaidun. Jadi taukid lafzi adalah pengulangan lafaz tu bilafzihi secara lafaz ataupun datang yang sama dengan erti dengannya. Contohnya qa'ada jalasa. Macam itulah. Sama ada dengan lafaz yang sama ataupun lafaz yang seerti dengannya. Jadi pembincangan dia tak panjang dan tak didatangkan dalam matan ajurumiyah. Tapi antum akan dapati dalam tuhfah saniyah. Jadi taukid lafzi ni adalah takrirul lafzi wa i'adatuhu bilafzihi aw bi muradifihi. Jadi kalau kita nak i'rab jaa, contoh jaa. Nampak perkataan jaa Zaidun. Jadi jaa pertama kita i'rab fi'il madhi. Jaa yang kedua kita i'rab taukid lafzi. Itu cara i'rab. Tapi taukid lafzi ni adalah pengulangan lafaz. Tapi yang didatangkan dalam matan adalah taukid maknawi. Sebab dia kata wa yakunu bi alfazin al-ma'lum. Apa dia ta'rif taukid maknawi? At-tabi'. Apa yang dia datangkan kalau di sini? Di sini at-tabi'u alladhi yarfa' ihtimal as-sahwi aw at-tawassu'i fi al-matbu'. Kata taukid maknawi ni adalah tabi' yang boleh mengangkat ihtimal salah ataupun luas pada matbu'. Contoh, jaa al-amir. Jaa al-amir. Okey. Apa peranan taukid maknawi? Taukid maknawi adalah satu tabi' yang datang untuk menghilangkan kesamaran orang. Mungkin berlaku kesalahan. Maksudnya tanpa taukid tersebut mungkin berlaku kesalahan ataupun at-tawassu' fil kalam, at-tawassu' pada matmu'. Okey, contoh kita sebut ja'al amir. Menteri telah datang. Bila sebut menteri telah datang, kemungkinan orang akan faham yang datang tu wakil dia ataupun pembantu dia. Biasa kita kata amir datang. Kadang-kadang datang wakil ataupun pengganti kepada amir. Jadi taukid maknawi peranannya adalah untuk menghilangkan kesamaran tawassu' pada matmu' tersebut lalu ditambah nafsuhu.
Ja'al amiru nafsuhu, hilanglah ihtimal yang datang tu pembantunya ataupun penggantinya. Itu peranan taukid maknawi. Tapi yang datang untuk mengangkat ihtimal salah faham ataupun berlaku luas maksud kepada matbu' tersebut. Ja'al amiru nafsu. Sebab tu dia kata wa yakunu bi alfazin ma'lumah. Taukid maknawi ni bukan boleh suka-suka pilih perkataan, tetapi ada lafaz-lafaz yang tertentu. Tapi lafaz-lafaz tu hasil daripada istiqra' kalam Arab. Maksudnya bukan maksudnya has istiqra'i lah. Has istiqra'i. Tatabbuk kalamil Arab yang dapati taukid ni lafaz dia yang tersebut. Tengok matan wa yakunu bi alfazin ma'lumah wa hiya an-nafsu wal 'ainu wa kullu wa ajma'u. Sampai situ. Wa tawabi'u ajma'. Yang pertama sekali an-nafsu dengan al-'ain. An-nafsu dengan al-'ain tu peranannya sama lah. Maksudnya kita nak katakan diri tuan matbu' tu sendiri yang datang ataupun yang melakukan perkara fi'il tersebut. Syarat dia, syarat dalam taukid ni mesti bersambung dengan dhamir yang mutabiq dengan matbu' dia. Kalau matbu' mufrad, dhamir mufrad, dhamir tu kena mufrad lah. Dua syarat. Dalam taukid maknawi, kita ambil yang pertama nafsu dengan ainuhu. Nafsu ataupun ainuhu, penggunaan dua itu sama. Syarat yang pertama, perkataan taukid itu sendiri kena mutabik juga dengan matbu' dia. Kalaulah matbu' tu mufrad, contoh ja'al amir, jadi nafsu. Nafsu. Kalaulah musanna, situ ada kalam. Kalau musanna dan jamak, nafsu dengan ain, yang paling sahihnya perkataan tu jamak, tapi dhamir tu kena ra'i. Contohlah kita kata ja'al amirani, dua pemimpin, anfusuhuma. Perkataan nafsu tu jamak, tapi dhamir yang kembali kepada matbu' tu tetap perlu ra'i, maksudnya musanna. Kalau ain, yunuhuma. Tapi dari segi perkataan, yang pertama kalau mufrad, kedua-dua perlu mufrad. Taukid tu sendiri mufrad, dhamir tu perlu mufrad. Kalau musanna dan jamak, perkataan taukid tu jamak, dhamir tetap kena mutabik. Kalau musanna sama musanna, jamak sama jamak. Itu dalam ain dengan nafs. Kullu pun sama, perlu bersambung dengan dhamir. Kalau kulluhum ataupun kulluhun. Yang seterusnya ajma'. Ajma' ni kebiasaannya dia datang selepas kullu. Datang kullu dulu baru datang ajma'. Tapi nak datang dia saja pun tak ada masalah. Tapi kebiasaannya dia akan datang selepas ajma'. Yang terakhir yang dikata wa tawabi'u ajma'. Maksudnya lafaz yang maklum dia adalah an-nafsu, al-ainu, kullu dan ajma'. Yang dimasukkan dengan tawabi' ajma', kadang-kadang bila satu perkataan tu ditaukidkan dengan ajma', boleh disambung dengan kalimat-kalimat berikut. Apa dia? Atta wa abta wa absa. Tapi tanpa ajma' tak boleh. Tak boleh kita kata ra'aitul qauma atta'in, abta'in ataupun absa'in, tak. Sebab kalimat-kalimat tersebut kalau nak datangkan yang dimasukkan tawabi', maksudnya perlu ikut ajma'. Boleh kita sebut ra'aitul qauma ajma'in, aqta'in, absa'in, baru boleh sambung. Tapi kalau tanpa ajma', dia tak boleh kita datangkan tiga kalimat yang tadi. Dia bagi contoh, taqulu qama zaidun nafsuhu wa ra'aitul qauma kullahum wa marartu bil qaumi ajma'in. Itu contoh-contoh yang boleh datang tanpa perlu inilah, boleh datang secara istiqlal sendiri. Ra'ait qama zaidun nafsuhu wa ra'aitul qauma kullahum wa marartu bil qaumi ajma'in. Hukum dia semua sama, perlu ikut matbu'nya. Okey, boleh. Itu taukid maknawi. Ada soalan untuk taukid? Kami ulang sekali. Untuk taukid. Ya. Maksudnya sama macam ajma'. Tapi beza penggunaan, dia tak boleh datang sendiri. Dia perlu datang selepas ajma'. Jadi jarang nak kita jumpa.
Contoh nak sebut ra'aitul qauma ajma'in. Contoh ra'aitul qauma ajma'in. Ketika kita dah mulai dengan ajma'in tu baru kita boleh sambung ra'aitul qauma ajma'ina abta'in. Dia perlu datang sekali. Kalau kata ja'al qaumu ajma'una abta'una dia mesti sambung ni. Tapi untuk dia saja tawabi' ajma' tu tak boleh datang dia saja. Tak boleh kita sebut penggunaan bahasa Arab lah. Tak boleh kita sebut ja'al qaumu abta'un. Tak ada. Penggunaan tersebut tak datang. Sebab perkataan-perkataan tersebut datang selepas ajma'. Boleh. Yang terakhir yang agak panjang, sebab yang lain tu pendek perbincangan tu. Sebab tu nak lagu. Yang terakhir kita ada al-badal, dan badal ni Ibnu Ajurum sendiri pun taksimkan kepada 4. Yang perlu taksim lah. Sebab itu bahagian. Tapi dalam matan juga tak ada takrif. Tulis Ustaz, iza ubdila ismun min ismin atau fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabi. Al-badal takrif dia at-tabi'u al-maqsudu bila wasitah. Dari segi takrif tu, anda boleh ambil dan tatbikkan dari segi jinsun dan fasdun. Masa jinsun dia semua sama, at-tabi', betul? Tapi apa yang selepasnya tu yang membezakan dia dengan tabi' yang lain. Contoh yang bezakan di antara na'at dengan ataf bayan adalah mustaq dengan jami'. Maksudnya bila sebut jami' terkeluar na'at. Dan begitulah seterusnya. Dalam badal dia datangkan jinsun dan tak ada at-tabi'. Kemudian dia kata al-maqsudu bila wasitah. At-tabi' al-maqsud. Maksudnya walaupun dia tabi', tapi dia tu murad dalam ayat. Okay, contoh sifat. Anda sebut sifat kan, contoh anda sebut bahasa Melayu lah. Telah datang Zaid yang alim. Contoh yang sifat. Motif dalam ayat ataupun yang betul-betul kita nak dalam ayat apa? Kita nak cerita Zaid datang. Maksudnya adakah al-alim tu maksud dalam al-maqsudu bil hukmi dalam ayat? Tak, dia hanya penambah cerita ataupun penyedap cerita lah. Jadi contoh seperti na'at, dia bukan tabi' yang maksud, tapi hanya penyempurna ayat. Dia kata telah pergi lelaki yang baik. Jadi baik tu kita tak jadi topik dalam ayat pun. Jadi maksudnya dia bukan al-maksud dalam jumlah. Jadi dia datang kat sini bila sebut al-maksud, terkeluarlah na'at. Sebab dia kata badal ni, contoh nak sebut qama Zaidun abuka. Zaidun abuka. Kalau buang Zaid, kita kata qama abuka pun boleh. Kalau ni pun, sebab Zaidun dengan abuka tu sama-sama al-maksud. Lepas tu dia sambung bila wasitah. Dia nak keluarkan apa? Dia nak keluarkan ataf nasab. Contoh ataf nasab, anda sebut Ja'a Zaidun wa Muhammadun wa Ibrahim wa Amrun. Selepas waw tu, semua topik tak dalam ayat. Maksudnya anda kata telah datang Muhammad, datang Ahmad, datang Ibrahim, datang Zaid. Semuanya al-maksud tak dalam hukum, dalam jumlah. Maksudlah sebab semuanya berlaku. Jadi bila sebut at-tabi'ul maksud, masih belum mengeluarkan ataf nasab. Jadi dia perlu sebut bila wasitah, tanpa ada wasitah. Jadi takrif tu jami' dan mani', khas untuk badal sahaja. Jadi takrif badal adalah at-tabi'u al-maqsudu bil hukmi bila wasitah. Ditambah bil hukmi bila wasitah. Ditaksimkan badal kepada 4. Yang pertama badal al-kull min al-kulli, ataupun nama lain badalul mutabiq. Badalul kulli min al-kull, ataupun nama lain dia badalul al-mutabiq. Macam mana nak kenal badal kull min al-kull ni? Dia tak perlu takrif lah. Maksudnya badal tu memang ain mubdal minhu. Dia adalah ain, diri mubdal minhu. Maksudnya ayyakun al-badal ain al-mubdal minhu. Dia tu sendiri adalah orang yang sama dengan mubdal minhu, tanpa ada melihat daripada sudut juz'iyah ataupun kulliyah. Kerana sebut tadi ja'a Zaidun akhuka. Akhu ni kita i'rab sebagai badal, Zaidun kita panggil mubdal minhu.
Akhu ni kena badal kul minal kul. Sebab apa? Akhu ni Zaid, Zaid pun adalah akh. Maksudnya badal mutabik. Memang diri badal tu adalah benda yang sama dengan mubdal minhu. Tu ta'rif dia datangkan dengan Syekh Muhyiddin, kata ayyakunal badalu ainal mubdal minhu. Yang kedua kita ada badalul ba'. Minal kul. Badalul ba'di minal kul. Dhabit dia ayyakunal badalu juz'an minal mubdal minhu. Ayyakunal badalu juz'an minal mubdal minhu. Kalau badalul kul minal kul tadi, ayyakunal badal ainal mubdal minhu. Badalul ba'di minal kul ni ayyakunal badalu juz'an minal mubdal minhu. Datang apa? Contoh, kalau biasanya apa-apa yang kita gunakan nisfuhu ataupun sulusahu. Hafiztul Qur'ana sulusahu. Hafiztul Qur'ana sulusahu. Hafiztul Qur'ana sulusahu. Sebenarnya badal ba'du minal kul, badal tu merupakan satu juzuk daripada mubdal minhu. Sebab Al-Quran ni kamilan. Kata 1/3. Aku hafal Al-Quran 1/3 daripadanya. Badalul ba'di minal kul ni, tak kira lah walaupun juzuk tu sedikit macam mana sekalipun ataupun banyak mana sekalipun, selagi mana dia tak sempurna seperti mubdal minhu, kita masuk dalam al-ba'du minal kul. Contohlah kita anggapkan al-mubdal tu 100%. Kalau kita kata 99, tetap kita panggil al-ba'du minal kul. 1 daripada 100, tetap kita panggil al-ba'du minal kul. Lepas kita sebut semua, kita bezakan. Kita ada selepas tu badalul ihtimal. Badal ihtimal seolah-olah antum akan nampak dia seperti badal ba'du minal kul. Apa beza? Badal al-kul minal kul ni jelas kan? Sebab kita nampak badal tu adalah diri mubdal minhu. Badal ba'du minal kul, badal tersebut satu juzuk daripada mubdal minhu. Badal ihtimal, dia juga sebenarnya satu juzuk. Tapi apa beza di antara al-ba'du minal kul dengan badal ihtimal? Ihtimal ni benda maknawi. Kerana ada yang terdapat bezakan. Ihtimal ni, dia sebenarnya dia juga adalah satu juzuk. Tapi kita tak boleh nak juzukkan perkara tersebut dia, sebab dia berbentuk maknawi. Tapi al-ba'du minal kul ni dia berbentuk hissi. Kita boleh kata separuh, 1/3, 1/4. Tapi ihtimal jangan kata a'jabani Zaidun ilmuhu, ataupun a'jabatni Hindun wajhuha. Apa contohnya lah? A'jabani Zaidun ilmuhu, aku kagum dengan Zaid. Dia kagum apa? Ilmuhu. Sebenarnya ilmu ni juzuk, satu juzuk daripada Zaid, satu juzuk. Tapi beza di antara ihtimal dengan al-ba'du minal kul. Al-ihtimal ni benda yang terkandung di dalam dan minhu tanpa ada alaqah juz'iyah ataupun kulliyah. Kita tak boleh nak kata ilmu ni satu juzuk sebab kita tak boleh nak kerat. Kita tak boleh nak tahdik macam benda yang berbentuk mahsus. Contoh Quran kita boleh kerat 1/3, 2/3. Ataupun contoh biasa datangnya akal tu raghi fasulusahu. Aku makan roti 1/3. Roti tu memang kita boleh juzuk-juzukkan. Tapi ihtimal dia antum akan nampak memang satu juzuk. Tapi beza dia apa? Antum set ihtimal tu benda maknawi, al-ba'du minal kul tu benda hissi, benda yang nampak. Boleh? Dalam al-ba'du minal kul dan ihtimal, keduanya disyaratkan ada dhamir, mesti bersambung dengan dhamir yang kembali kepada mubdal minhu. Tak boleh contoh hafiztul Qur'ana thuluthan, kita jadi badal lah. Ada hafiztul Qur'ana thulusahu, perlu ada dhamir yang kembali kepada mubdal minhu. Begitu juga dalam badal ihtimal, perlu bersambung dhamir yang kembali kepada mubdal minhu. Boleh sekat tu. Badal kulli minal kulli jelas sebab dia adalah diri mubdal minhu. Badal ba'du minal kul, satu juzuk
dan perkara tu berbentuk hissi, jelas. Badal ihtimal satu juzuk, tapi sebenarnya benda tersebut berbentuk maknawi dan tidak boleh kita nak alaqahkan juz'iyah ataupun kuliah pada perkara tersebut. Contoh, anda sebut tadi rupa, ilmu, apa-apa lah, benda-benda yang lain. Yang terakhir, kita ada badal al-ghalaq. Di dalam matan tersebut panjang sikit berkat badal ghalaq. Dia kata wa huwa ala arba'ati aqsam badalul syai'i minasyai' ataupun badalul kull minal kull sama. Badalul syai' minasyai' ataupun badalul kull minal kull ibarah yang sama ataupun badal al-mutabiq. Wa badalul ba'dhi minal kull wa badalul ihtimal wa badalul ghalaq. Dia bagi contoh satu persatu. Nahu qaulika qama zaidun akhuka. Itu contoh badal syai' minasyai'. Now ni antum tak perlu sebut pun dalam i'rab. Just sebut badal je. Badal tak perlu sebut jenis tu. Yang seterusnya akaltur raghifa sulusahu. Akaltur raghifa sulusahu. Itu contoh badal ba'du minal kull. Aku makan roti 1/3 daripadanya. Jadi sulusahu tu badal ba'du minal kull. Wa nafa'ani zaidun ilmuhu. Wa nafa'ani zaidun ilmuhu. Ilmu tu jadi badal ihtimal. Yang terakhir badal ghalaq dalam kalangan contoh wa ra'aitu zaidan al-farasa. Wa ra'aitu zaidan al-farasa. Ini contoh badal ghalaq. Badal ghalaq ni seolah kita tukar sebab tersalah. Tak sama tu dengan 1, 2, 3 tadi. 1, 2, 3 tu seolah ada kena-mengena. Tapi dalam badal ghalaq disyarahkan. Aradta an taqula al-farasa fa ghalibta fa abtalta zaidan minhu. Dia kata memang kamu niat nak sebut faras tapi tersalah sebut zaid. Jadi ulangkan, gantikan kalimat zaid tadi dengan al-faras. Tapi andailah benda tersebut mungkin tak berlaku pada penulisan, mungkin berlaku dalam percakapan. Macam mana nak i'rab percakapan tersebut? Still ra'aitu zaidan, zaidan tu jadi maf'ulun bih al-farasa. Al-farasa yang kemudian tu kita i'rab sebagai badal. Kalau kita nak i'rab satu jumlah yang salah, penulisan mungkin dia tak tulis, dia potong lah kan. Dah salah, potong lah. Kalau kena mungkin boleh juga. Kalau mengikut yang datang dalam matan, dia sebenarnya badal ghalaq tu dia pecahkan kepada, kalau dalam tengok dalam syarah kufasannya dia ada 3. Tapi dari segi faham tu dia hanya nyatakan 1. Sebab bawah badal ghalaq tu 1 juzuk daripada badal yang keempat. Sebenarnya badal yang keempat ni al-ghalaq ni 1 juzuk daripada dia. Dia ada 3. Dia ada al-bada', an-nisyan dengan al-ghalaq. Tapi dia datangkan yang terakhir. Badal yang maksudnya apa? Anda tak panjangkan. Yang keempat ni merangkumi 3 perkara. Contohnya 3 perkara apa dia? Yang pertama dipanggil badalul bada'. Badalul bada', antum memang qasad yang pertama nak sebut dia. Okey. Lepas sebut tu ternyata apa yang antum rasa tu salah. Lepas tu tukar kalimat yang kedua. Contoh kata qama ja'a zaidun. Itu perasan rupanya orang lain, Muhammadun. Itu kita panggil badalul bada'. Maksudnya tak. Badalul bada' bukan itu, salah. Satu lagi. Dia sebut satu perkara. Selepas dia sebut, baru ternyata dia rasa ada satu perkara yang lebih baik daripada tu. Baru dia rasa satu perkara lebih baik daripada sebut. Panggil badalul bada'. Maksudnya ternyata bagi dia, selepas dia sebut satu perkataan, ada perkataan yang lebih afdal daripada tu. Contoh dari dalam syarah dia datangkan contoh yang tersebut. Dia datangkan itu contoh hazihil jariyatu badrun. Dia kata al-jariyah ni seperti badrun. Lepas tu dia rasa perumpamaan tu kurang sedap. Dia ganti syamsun. Hazihil jariyatu badrun. Lepas tu dia kata syamsun. Dia rasa ada satu kalimah yang lebih baik daripada kalimah yang dia gunakan. Jadi termasuk dalam yang nombor 4. Nombor 4 ni ada 3 lah. Itu dipanggil badalul bada'. Yang kedua badalul nisyan. Badalul nisyan, dia gunakan satu perkara, bergantungkan zon dia. Contoh dia tengok satu benda daripada jauh. Dia kata ra'aitu al-farasa. Ra'aitu al-farasa. Bila ke depan sikit rupanya dia nampak rupanya bukan kuda tapi orang. Dia ganti Muhammadan. Maksudnya itu juga dalam badal ghalaq. So, badal ghalaq ni merangkumi 3. Yang pertama tadi anda sebut nak satu perkara, tiba-tiba dia rasa ada satu perkara yang lebih baik daripada itu. Yang kedua,
Dia sebut satu perkara atas dasar zon, tiba-tiba datang yakin perkara yang lain. Jadi dia ubah. Juga panggil badal, bawah badal ghalat, tapi nama dia badalul lisan. Yang terakhir itu baru badal ghalat. Maksudnya badal ghalat ni tasmiyah al-juz'i, tapi dia bawah dia sebenarnya ada 3 perkara. Badal ghalat tu memang salah. Contoh, daripada awal lagi, badal ghalat tu sendiri, daripada awal lagi dia memang nak kalimat yang kedua, tapi lidah dia yang tersasul. Contoh dia nak kata Muhammad datang, tapi kata Zaid datang. Muhammad. Memang niat daripada awal, hati dia memang dia nak yang kedua, tapi tersasul lidah. Dia sebut kalimat lain, lalu dia datangkan kalimah yang dia maksudkan pada kedua. Jadi ketiga-tiga bentuk tadi semua duduk bawah badalul ghalat. Kalau antum jumpa bentuk tersebut, i'rab dia, benda yang sebelum tu walaupun bukan murad, kalau dia fa'il lah. Dari segi wazifah nahwiyah, kalau dia maf'ulun bih lah. Yang selepas tu walaupun maksud, dia di i'rab sebagai badal. Contoh nak kata tadi, qama Zaidun Muhammadun. Sebenarnya memang dia nak sebut Muhammad. Jadi siapa fa'il dari segi hakikatnya? Muhammad. Tapi dari segi nahwu, kita akan i'rab walaupun kalimat tu salah, Zaid tu adalah fa'il, Muhammad tu di i'rab sebagai badal ghalat. Okay, boleh? Itu taksim bagi badal. Semua benda ni, na'at, ataf, taukid, badal, i'rabnya sama. Sebab daripada tadi anda tak datangkan i'rab. I'rabnya sama. Antum jadikan perkataan-perkataan tersebut pada awal, na'tun, atfun, ataupun taukid, ataupun badal. Kemudian tengok yang sebelumnya. Kalau dia marfu', kita sebutlah marfu'. Kalau sebelum tu mansub, antum akan sebut mansub. Kalau sebelum tu makhfud, antum sebut makhfud. Wa alamatu khafdihi, kalau kasrah lah. Kalau ya lah. Kalau fathah lah, mengikut alamat i'rab yang telah dibincangkan. Jadi at-tawabih ni dia tak kekal dalam satu keadaan macam wazifah-wazifah yang lain. Dia boleh marfu', dia boleh mansub, dia boleh makhfud, dan boleh juga majzum. Tapi jazam bukan pada semua. Jazam mungkin berlaku pada ataf dan badal. Na'at khas pada isim, taukid juga khas pada isim. Ada soalan sekat tu untuk at-tawabih? Sebab kalau ikut matan lebih ringkas lah. Sebab dalam matan hanya bincang hukum. Kat sini kita datangkan tarikh satu persatu. Daripada na'at sampai badal, umum soalan. Ya. Kau bayan sama dengan badal. Nah, kalau ada satu kaedah sebut setiap ataf bayan tu dia adalah badal. Tapi sebenarnya ada perbezaan ni lah, tapi kita tak bincang. Tapi boleh kata setiap badal tu antum boleh i'rab dia sebagai ataf bayan. Jadi soalan ni kata, perlu ke contoh dalam badal ihtimal berbentuk macam tu? Perlu ke contoh? Anda datangkan contoh, ajabani Zaidun ilmuhu. Dalam kitab dia kata nafa'ani Zaidun ilmuhu. Memang semua fi'il kena datang dalam bentuk tu ke tak? Boleh. Tak perlulah perlu nun wiqayah tu. Kita boleh tak kata uhibbu Zaidan ilmahu? Boleh. Apa-apa bentuk, tapi memang biasanya datang contoh dia macam tu. Fi'il berserta nun wiqayah, tapi bukan itu syarat dia. Boleh datangkan apa-apa bentuk, asalkan perkara tersebut selaki. Kalau dalam ta'rif dia kata badalul ihtimal, mengikut ta'rif Syekh Muhyiddin, dia kata apa? Ayyakuna bainal badali wal mubdali minhu irtibatun bi ghairil kulliyati wal juz'iyati. Badal dan mubdal minhu tu ada hubung kait yang tak boleh kita nak irtibatkan juzuk ataupun kul. Ilmu, kebaikannya, kemuliaannya, contoh karamu, ihsanu, bentuk-bentuk sifat. Benda tu kita panggil badal ihtimal. Kita tak boleh nak kata badal ba'du minal kul. Tapi tak ada apa-apa syarat untuk fi'il sebelumnya. Badal ghalat tak disyaratkan dhamir. Tak. Badal ghalat tak syarat dhamir sebab apa? Okay, dalam badal al-ba'du dengan badal ihtimal, badal dengan mubdal tu dia ada hubung kait. Contoh, hafal Quran 1/3 daripadanya, 1/2 daripadanya. Tapi dalam badal ghalat memang jumlah tu salah sama sekali. Dia tak nak pun yang satu tadi. Tak perlu ada hubung kait pun kata yang kedua dengan yang pertama.
dalam badal walad. Ya. Atau bayan ni kalau nak elok kena sebut atau al-bayan. Atful bayan. Bayan. Tapi jangan jumpa apa. Sebab biasanya keadaan tu kita akan i'rab dia sebagai badal. Contoh situ yang anda bagi tadi. Ja'ani Zaidun abuka. Dalam yang sama i'rab tu ada i'rab badal. Jadi jarang nak jumpa satu ayat tu kita hanya i'rab, dia boleh i'rab sebagai atful bayan, tak boleh i'rab sebagai badal ataupun sebaliknya. Sebab perbezaan dia tu terlalu dakik lah. Kalau bincang pun mungkin tak dapat nak tangkap. Sebab contoh-contoh yang beza tu cuma hanya datang dalam syair. Semua contoh tu semua dalam syair. Ya. Okey, dalam na'at kita tak tukar nama. Na'at, taukid, badal, ataf sama, tapi dalam ataf beza. Kita tak sebut ataf nasab. Selepas waw tu kita panggil ma'tuf. Selepas 10 huruf tu kita akan panggil ma'tuf. Yang sebelum tu ma'tuf alaih. Ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Sebab ataf tu sebenarnya nama wazifah. Huruf-huruf tu sendiri atifah. Tapi atfu tu dia tak jadi satu wazifah. Dia ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Yang lain boleh sebut na'at, taukid, badal. Na'at pasangan dengan man'un, taukid, mu'akkad, badal, mubdal minhu, ataf nasab, ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Sebab kalau dalam i'rab kadang-kadang orang panjangkan i'rab. Contoh kata Zaidun al-alimu, kata al-alimu sifatun wa sifatu yatba'u mausufahu wa huwa marfu'. Dia kalau nak guna perkataan tu lah. Tapi kalau terus direct sebut hukum pun tak ada masalah. Na'at kalau sebut na'at man'ut, kalau sebut sifah mausuf. Dalam ataf nasab ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Taukid, mu'akkad, badal, mubdal minhu. Tak ada apa rasanya lagi dalam taukid tadi. Cuma nak ulang sekali yang lafaz tadi. Kalau nafsu dengan ainu dalam syarah dia ada sebutlah. Kalau lah muakkad tu mufrad, taukid tu sendiri kena mufrad dan dhamir kena mufrad. Dhamir tu okey, dhamir dalam semua keadaan, dhamir dalam taukid tadi semua kena mutabik dengan muakkad dia. Tapi perkataan tu sendiri untuk ainu dengan nafsu, musanna dan jamak, afsahnya guna perkataan jamak. Maksudnya anfusuhuma dengan a'yunuhuma. Lepas tu kullu dengan ajma', kebiasaannya ajma' tu datang pada kullu. Tapi tak ada masalah kalau ajma' tu nak datangkan dia satu, tak ada masalah. Tapi yang tawab bin ajma' tu memang tak boleh datang kecuali kita sebut ajma' terlebih dahulu. Ajma' kebiasaannya datang selepas kullu. Tapi boleh nak datangkan ajma' tanpa ada kullu. Tapi yang selain pada ajma' tu perlu sebut ajma' terlebih dahulu, baru boleh sebut abta' dan absa'. Kebiasaan jumlah ni datang dalam bentuk jamak muzakkar salim lah. Ajma'in, abta'in, abta'in dan absa'in. Ada soalan untuk tu? Tahu tak? Ya? Surat. Surat tu, surat yang kedua tu kan badan. Surat pertama tu mubdal. Betul. Dalam bab badal mutabik yang mana perlu didahulukan antara kunyah, laqab dengan isim zahir. Isim zahir lah terlebih dahulu. Isim zahir, kunyah yang terakhir laqab. Dia tak ada perbincangan ni sebab biasanya ayat tu, sebab dalam badal, sebab dia sama-sama al-maqsudu bil hukmi. Badal pun al-maqsudu bil hukmi, al-mubdal pun maqsudu bil hukmi. Takdim dan takhir dia rasanya tak memberi kesan. Tapi
Tapi dari segi aula tetaplah isim zahir yang pertama, kunyah yang kedua, laqab yang tak. Okay, ada soalan lain? Ya. Taukid manawi. Soalan ulang macam badal kul. Taukid manawi soalah badal kul minal kul. Tak, perbezaan di antara badal dengan taukid. Badal tu memang badal tu sendiri tu dia kata at-tabi'u al-maqsud. Maksud at-tabi'u al-maqsud bil hukm. Dia tu dalam ayat dia tu memang diperlukan juga. Maksudnya dia adalah contoh kalau badal dhabit badal kul minal kul. Kalau antum buang mubdal tu, ayat tu sah. Ja'a Zaidun sama dengan ja'a akhuka. Tapi dalam taukid tak boleh. Tak boleh nak buang ja'a nafsu. Balik pada siapa? Ja'a nafsu. Di antara dhabit badal ni boleh kita iktifak bil badal. Seolah-olah kalau buang mubdal minhu tu ayat tu sah. Buang badal sah, buang mubdal ayat tu memberi faham. Maksudnya sama murad dia. Ya, dengan habis tawabik tu maksud kita habis bab marfu'at. Jadi selepas ni kita akan masuk mansubat. Tapi kita tak akan bincang lagi tawabik, walaupun tawabik ada dalam mansubat dan dalam maf'ulat. Cina. Allah, kesiannya nak. Kalau Syekh Zaid marah tadi kan. Macam mana? Last kali apa? Last kali perkataan last kali. Siapa ni? Tak. Jadi satu kerja lah. Apa dia last kali tu? Siapa tanya? Kalau tak lafzi ja'a Zaidun Zaidun, muakkad dan taukid, M N apa ni? Apa ni? Tak boleh. Tapi samalah. Maksudnya kalau mungkin nak tanya dari segi penggunaan, yang pertama tu kita panggil muakkad, yang kedua tu panggil taukid. Dari segi istilah, contoh ja'a Zaidun Zaidun, Zaidun yang kedua tu yang jadi i'rab taukid, yang sebelumnya kita panggil muakkad. Ni tu kot dia masukkan. Macam mana, siapa muakkad, siapa taukid. Tak ada soalan? Tak ada, insyaAllah kita panggil sama al-mansubat. Ya ke? Bersambung macam tahkim makhtum. Memang ada ke? Oh hebat. Memang ada ke tu satu kataan? Memang ada ke? Ya, ada salah? Tak ada? Ya. Yang taukid ikut tu. Muakkad. Yang sebelum tu kita panggil muakkad. Benda-benda yang sebelum tu tak dinyatakan dalam i'rab pun sebab dia ada wazifah lain. Contohlah kita kata ja'a Zaidun al-alimu. Zaidun tu dia dah jadi fa'il. Lepas tu baru datang sifat. Jadi perkataan mausuf tu tak wujud pun. Macam tu juga dalam ma'tuf alaih tak wujud pun dalam i'rab. Lafaz muakkad pun antara perkataan muakkad tu tak sebut pun dalam i'rab. Itu juga dengan al-mubdal minhu. Cuma mungkin tiba persoalan macam mana mubdal minhu, tapi perkataan tu sendiri tak perlu dinyatakan dalam i'rab. Jangan tu sebut. Bila contoh ja'a Zaidun akhuka, sebut ja'a fi'ilul madi Zaidun mubdal minhu. Zaidun tetap tu sebut wazifah pertama dia fa'il lah. Kalau maf'ulun bih lah. Jadi sifat tu berdasarkan inilah, tapi tak dinyatakan dalam i'rab. Bukan wazifah. Dia bukan wazifah. Sebab wazifah benda yang badal na'at tu sendiri. Tak ada, nanti insyaAllah kita akan sama mansubat. Cuba laju-laju lah. So kita ambil apa yang matan dan tambah sikit-sikit. Untuk kerja
Takut lepas ni cuti, lepas tu sepanjang sorof. Ada soalan lain? Tak ada? Okey. Hatta kalau dalam matan, anda perasan kalau hatta dia last kali sebut hatta fi ba'dil mawadhi'. Last kali kata hatta fil mawadhi'. Sebab hatta ni kadang-kadang boleh jadi huruf ataf, kadang-kadang boleh jadi huruf jar. Kalau ketika sebab dia kata hatta fi ba'dil mawadhi'. Maksudnya antum tengok pada maksud lah. Hatta tu sebab kata hatta fi ba'dil mawadhi', sebab hatta ni boleh jadi huruf jar, boleh jadi ataf nasab. Kalau dari segi maksud tu antum nampak ada hubung kait sebelum dengan selepas, ketika tu hatta tersebut huruf ataf. Kalau kat sini dia bagi peranannya hatta kat sini litadriji wal ghayah. Dia bagi contoh yamutun nasu hatta al-anbiya, mati manusia sama yamutun nasu hatta al-anbiya'u, maksudnya mati semua manusia sekalipun nabi. Maksudnya ketika tu hatta tu sah jadi huruf ataf. Tapi kalau contoh hatta huruf jar, dia bagi sini huruf surah Lailatul Qadr hatta matla'il fajr, yang pada akhir surah tu hatta di situ hatta huruf jar, bukan tak termasuk dalam atfun nasab. Sebab tu diguna yang dimasukkan dengan fi ba'dil mawadhi', hatta bukan atfun nasab dalam semua keadaan. Kadang-kadang hatta sendiri ada masuk ibtidaiyah. Hatta tu bukan ataf nasab, bukan huruf jar, tapi hatta tu ibtidai. Kalau selepasnya tu adalah jumlah, kata wata'ti hatta ibtidaiyah. Kadang-kadang hatta ni peranan dia ibtidaiyah. Kalau selepas itu bukan mufrad, tapi lepas itu jumlah. Jika tu dia tak ada peranan ataf, tak ada peranan huruf jar, kita panggil hatta ibtidaiyah. Yang sebab tu disebut hatta fi ba'dil mawadhi'. Hatta kita dah bincang sebenarnya an-nawasib. Hatta tu bukan nasibun binafsi. Sebenarnya kita bincang an-nawasib pecah pada dua kan. Kita kata an-nawasib binafsiha dengan an-nawasib al-asliyah dengan an-nawasib al-far'iyah. Hatta termasuk dalam al-far'iyah. Maksudnya an-nawasib pada hakikat bukan 10. Tapi Ibnu Ajurum sebab dia datangkan matan ni untuk mubtadi'in, dia tak nak pening nak sebut mudmarah, tak nak sebut zahirah mudmarah. Mana-mana benda yang zahirnya nampak selepas tu fi'il mudhari' mansub, dia jadikan benda tu adalah amil nasab. Hatta lah hatta. Sebab biasanya selepas hatta, lepas tu fi'il mudhari' itu mansub. Padahal yang menasabkan fi'il mudhari' itu adalah al-mudmarah selepas hatta, bukan hatta tu sendiri. Jadi amil nasab hanya ada 4. An, lan, izan dan kai. Selain daripada itu yang disebut dalam 6 selain itu adalah huruf ataf. Maksudnya majazan je lah, majazi je. Kita sebut dia sebagai huruf amil nasab. Pada hakikatnya amil nasab tu adalah al-mudmarah. Tapi untuk peringkat mubtadi dia, kalau antum masuk je qatrun nada, terus akan jumpa an-nawasibu arba'ah. Tak jumpa lagi asyarah. Jumpa asyarah dalam jurumiyah. An-nawasibu asyarah tu jumpa dalam jurumiyah. Kalau dalam kitab peringkat walaupun mubtadi yang tinggi sikit, dia akan sebut 4. Dan an tu ditaksimkan. An zahirah dengan an mudmarah. Bila masa mudmarah, barulah jumpa hatta, jumpa lam takdir, jumpa lam juhud bawah al-mudmarah. Tapi untuk peringkat permulaan dijadikan semua tu sebagai amil nasab. Tak ada soalan? Ya. Hatta huruf jar dengan hatta huruf ataf yang dia maksud, ada beza maksud. Beza maksud. Biasanya yang huruf jar, biasanya kadang-kadang maksudnya sama-sama ghayah. Cuma dari segi maksud lah, kita nak nampak adakah tu ataf ataupun huruf jar. Seolah-olah masa huruf jar lebih kepada masuk ila. Tak ada? A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nasta'uduka ma 'allamtana wa ma qara'na. Fardud ilaina inda hajatina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.